Bahasa merupakan teras atau kunci dalam membentuk perpaduan bangsa. Perkembangan bahasa bermula sejak awal zaman sebelum negara kita merdeka lagi. Dengan kelebihan sebagai bahasa penghubung antara negara dengan masyarakat luar sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu bahasa lingua franca, dan dengan majoriti penduduk pada masa itu, maka bahasa Melayu diambil menjadi bahasa kebangsaan. Berdasarkan jumlah 50% penduduk Melayu serta yang mudah difahami, maka bahasa tersebut menjadi bahasa perpaduan negara bangsa. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa Austronesia dan mempunyai kaitan rapat dengan bahasa-bahasa etnik yang dituturkan di Nusantara. Bagi negara Malaysia yang berbilang bangsa, satu bahasa perlu untuk menyatukan kesemua bangsa tersebut. Oleh kerana itu, bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi utama di Malaysia. Bahasa ini digunakan secara rasmi dalam pentadbiran, perlembagaan dan kehakiman. Semua undang-undang di Malaysia ditetapkan menggunakan bahasa Melayu kerana masyarakat majoritinya berbahasa Melayu. Walaupun Malaysia kaya dengan pelbagai kaum yang menggunakan pelbagai bahasa, namun bahasa Melayu tetap menjadi bahasa pertuturan utama. Prosedur di mahkamah juga menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya untuk menunjukkan martabat bahasa Melayu. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu. Bahasa ilmu bermaksud bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan hingga ke peringkat tinggi. Sistem pendidikan di Malaysia mengutamakan penggunaan bahasa Melayu. Ini dikuatkan lagi apabila subjek bahasa Melayu menjadi mata pelajaran utama yang wajib lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sehingga ke peringkat matrikulasi, penggunaan bahasa Melayu dalam pembelajaran dikuatkuasakan. Penguatkuasaan ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa penyampai pelbagai bidang ilmu seperti kedoktoran, perundangan, sejarah. Bahasa Melayu turut digunakan ketika mempelajari bahasa lain kerana penterjemahannya lebih mudah difahami. Menutup tirai perbincangan, fungsi bahasa Melayu adalah sebagai bahasa perpaduan. Malaysia kaya dengan masyarakat pelbagai kaum dan agama menyebabkan masyarakat negara ini menggunakan banyak bahasa yang berbeza. Namun walau bagaimanapun, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa utama yang digunakan ketika berkomunikasi. Perbualan antara kaum Cina, India, Iban dan Melayu di Malaysia adalah dalam bahasa Melayu. Rentetan daripada itu, semangat perpaduan tertanam dalam jiwa mereka apabila menggunakan bahasa rasmi Malaysia. Secara tidak langsung, bahasa Melayu menjadi bahasa perpaduan. Sebagai penghias bicara, dapat disimpulkan bahawa bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa komunikasi, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Di sebalik perbezaan antara kaum di negara ini, masih dapat disatukan melalui penggunaan bahasa yang sama. Benarlah kata pepatah, kuat tunjang kerana akar, kuat akar kerana tunjang. Kebersamaan dan kesatuan rakyat menjadikan Malaysia pada hari ini Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Universiti Teknologi Mara kerana memberi peluang kepada saya untuk menghadiri temuduga program Ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Nama diberi tidak dipinta. Saya Nur Anissa binti Syazul Kahar menetap di Jeram, Selangor. Nombor pendaftaran matrikulasi MA2213105888. Dilahirkan pada 15 Mei 2004 di Hospital Sultan Ismail Johor, saya merupakan anak keempat daripada 6 orang adik-beradik. Saya merupakan bekas pelajar aliran Sains Turin SMK Bukit Kuching Tengah. Berbekalkan 6A+, 3B+, dan 1C, saya melanjutkan pelajaran ke Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan berjaya memperoleh CGPA 4.0.
Saya memilih bidang ijazah sarjana muda perakaunan kerana saya ingin meneruskan pencarian ilmu dalam bidang yang baru saya ceburi ketika dimatrikulasi. Selain daripada minat saya juga ingin bekerja sebagai seorang accountant kerana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang amat diperlukan di Malaysia. Universiti Teknologi Mara merupakan antara institusi yang terbaik dalam melahirkan siswazah dalam bidang perakaunan. Universiti ini menawarkan pelbagai pengkhususan dalam program perakaunan. Selain itu, Universiti Teknologi Mara bekerjasama dengan Bahagian Matrikulasi Pendidikan Malaysia dan ACCA Malaysia dalam program JP Pro. Dengan adanya program ini, ianya membuktikan bahawa UiTM sangat mengambil berat tentang para pelajar yang ingin memiliki diploma perakaunan dengan kos yang rendah. Tempoh pembelajaran selama 8 semester membolehkan saya belajar tanpa terburu-buru dan fokus di setiap topik yang dipelajari. Dia berupaya memberi dan menerima pandangan yang diutarakan. Selain daripada sentiasa berfikiran positif dan bersemangat tinggi dalam menyiapkan tugasan, saya juga memberikan komitmen yang tinggi terhadap tanggungjawab yang diberikan. Dalam masa yang sama, saya mampu mengekalkan suasana ceria dalam organisasi. Saya fasih berbahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam pertuturan dan penulisan membolehkan saya melakukan tugasan dan berinteraksi dengan baik. Berkemahiran tinggi dalam Microsoft dan Excel di mana kemahiran ini amat penting dalam pengurusan perakaunan. Semasa sesi persekolahan, saya dipilih mewakili daerah Pasir Gudang Johor dalam program Malaysia Future Leader School Tier 2 yang diadakan di Kem PLKN Seri Ledang selama 10 hari. Saya juga menjadi juara pertandingan membaca peringkat sekolah dan finisher International Eco Virtual Run peringkat antarabangsa. Saya menjadi calon SPM terbaik sekolah dan pelajar SPM terbaik kurniaan Yayasan Tengku Zafrul Aziz. Selepas menamatkan program ijazah sarjana muda pengurusan perakaunan, saya bercadang untuk bekerja di Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Saya harap pihak Tuan tertarik dengan penyampaian video resume saya dan memilih saya sebagai pelajar di Universiti Tuan. Tuan boleh menghubungi saya di talian dan email yang tertera sekiranya terdapat kemusykilan atau persoalan. Sekian, terima kasih.